Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran, suratul A'raf, surah yang ke-7, juzuk yang ke-9, ayat 134. Ayat 134. Ini adalah merupakan fasal ataupun episod yang ke-9 dari kisah Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan mendiang Fir'aun. Kita ambil baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Cerita pengikut Nabi Musa dah berlawan dengan pengikut Fir'aun, tak habis lagi. Dia panggil ini yang ke-9. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa. Dan apabila azab yang tersebut, dalam siri yang lepas kita dah sebut berapa azab, ada 9 jenis azab, kan? Yang telah dicampur ke atas Fir'aun dengan pengikut dia. Apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, ni mari lalu dia tak malu pula tu. Mereka merayu dengan berkata, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Musa, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Pohon apa? Dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Waktu dia terdesak, dia kenal pula Nabi Musa tu Nabi. Doa mustajab. Allahu Akbar. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka bani Israel. Dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu. Mana asalnya Nabi Musa minta supaya Fir'aun bebaskan Bani Israel daripada perhambaan. Tapi dia tak dengar kata, tak mau. Dia nak memperhambakan Bani Israel. Tu perangai dia. Tapi bila dia terdesak, mari jumpa Musa, bolehlah. Tolong doa dulu. Kan? Tolong doa
Kemudian bila selesai masalah ni, kita akan berimanlah. Ayat dia tu kak, orang panggil lembut gigi dari lidah. Jadi dalam tafsir kata, bila turunnya ayat-ayat azab, macam kutu mari katak, belalang mari, dalam kitab ni panjang cerita tentang hukum makan belalang. Kesimpulan kitanya, belalang di antara binatang yang boleh dimakan. Nah kan, boleh makan, tak payah sembelih. Cabut buah dia punya perut tu kak, buah sayap dia tok dalam kuali. Sedap. Kita sini nampak tak apa jadi budaya mana. Anda tengok video orang Arab musim belalang, oh Masya Allah, dia jual berkilo-kilo masuk dalam guni. Macam kita ni guni ni, hak orang jual apa ni, bawang tu kan, guni hak nampak dalam tu. Comel. Dan pengalaman kita pun, belalang ni biasa dia mari dekat dengan nak tukar musim sejuk. Tu kita bimbang nak pergi masjid Nabi, nak pergi masjid Mekah ni, bimbang takut terpijak pokok belalang ni. Jadi belalang ni alhamdulillah kesimpulannya boleh dimakan. Baik. Bila kena apa-apa azab yang turun, mari jumpa Nabi Musa AS, tak malu-malu. Apa yang meminta kami bagi belaka. Kita pun jangan jadi lagu ni lah para jemaah sekalian, jangan jadi macam ni. Waktu susah, waktu ada masyarakat, muncullah dia di tangga masjid. Muncul di tangga masjid. Nak cari siapa tu? Cari Pak Imam, cari ustaz yang dia bercakap tu Pak Imam dah. Tak kenal Pak Imam, kau tak wajib mari masjid kan? Apa masalah? Masalah nak minta tolong doa, tolong solat hajat, macam-macam. Pak Imam kata boleh, tapi dengan syarat bila sihat mari masjid. Beres. Mari 2 hari, lepas tu hilang pula. Perangai lagu tu lah. Kumpulan Nabi, kumpulan Bani Israel, Nabi apa ni, pengikut Fir'aun ni, mari jumpa Nabi Musa. Ada riwayat yang kita baca semalam, ada tempoh azab itu seminggu, ada yang sebulan, ada 40 hari. Boleh jadi berbeza-beza. Tengok ayat 135. Nabi Musa ni baik orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, sabar. 9 kali berulang cerita sama. Musa, tolonglah doa. Hilang bala ni, kami ikut. Bila hilang, celek mata. Bahasa Musa main sihir ni. Pula. Allah Ta'ala hantar mari Nabi-Nabi ni sabar. Dia nak ajar kepada kita para pendakwah pun, jangan marah. Jangan gopoh-gopoh, mesti sabar dulu. Tengok 135. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Allahu Akbar. Maka Allah berfirman, setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka, hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. Itulah dia panggil puak Bani Israel, puak dulu, bahasa jenis manusia tak lekat ikrar. Tengok nota di bawah ni. Masa yang tersebut ialah saat Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan beramai-ramai di Laut Merah. Masa mana? Tuhan kata, biarlah buat perangai lagu ni kan, sampai satu tempoh sudah 9 kali amaran diberi dengan pelbagai jenis bala bencana, tak hira juga, sehinggalah Allah Ta'ala kata tempoh kita tak banyak, sehingga sampai peringkat kita berdepan dengan Fir'aun di tepi laut. Pada waktu itu Allah Ta'ala belahkan laut ini Kattaudil Azim. Ni ada jemaah tanya, besar, luah mana laut yang dibelah tu? Ini kata laut belah tu
Dia kata Qataudil Azim, macam bukit besar. Laut ni bukan sungai. Cuma air tu bila Nabi Musa pukul pam, dia air tu berhenti automatik, terbuka lorong. Dia lorong tu macam kita berjalan sudah bukit besar. Air sana, air sini. Hai. Kalau tidak ada keyakinan tak masuk kita dalam air ni. Kan kita masukkan zuk mari, apa nak buat? Allah wahyu Nabi Musa masuk. Dengan pengikut dia masuk semua. Lepas sebelah sana, Fir'aun duduk tengok. Guana kita? Musa boleh masuk, takkan kita tak boleh masuk? Masuk. Sampai di tengah-tengah, bismillah, laut pop bercantum balik. Habis kita. Allah kata, kerah kepala kamu tu tak lama sehingga sampai ke tempoh yang aku beri. Tempoh ni setakat mana? Setakat masuk dalam Laut Kalzum, terkenal dengan nama Laut Merah. Masuk situ, tamatlah episod permainan puak-puak dia. Allahu Akbar. Ayat 136. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Maka kami pun membalas mereka. Lalu kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka pula sentiasa lalai daripadanya. Habislah cerita. Selesai dah masalah. Cerita siapa? Cerita Fir'aun dengan Nabi Musa berakhir di mana? Berakhir dalam laut. Habis cerita. Nabi Musa sebagai lagi dah. Siapa kau sebelah sana dah? Allahu Akbar. Ayat ini tanda. Dalam ayat yang kita baca ni 34 hingga 3136 ini, dalatil ayat menunjukkan empat perkara tanda para jemaah. Yang pertama, al-luju ila Musa inda syiddah. Puak-puak Fir'aun ni bila dia susah, dia tahu juga yang boleh angkat bala bencana ni Musa. Dia pergi jumpa Nabi Musa, berjanjilah. Janji apa? Berjanji nak beriman lah, macam-macam. Itulah pangawai kapi-kapi. Kapi lain pun sama. Fa idza rakibu fil fulki, hak zaman Nabi pun Allah cerita dalam Quran, bila mereka naik bahtera, naik laut, ombak bergelombang, da'awullaha mukhlisin, mereka doa, ya Allah, ya Allah. Bila sampai ke darat, semua berhala balik. Sama. Kita orang Islam jangan buat perangai macam ni. Tak sama, tapi perangai macam ni jangan. Bila susah apa-apa, ai pergi cari ustaz lah, cari pak imam, cari masjid. Bila sihat balik, melepak, tak mari-mari. Jangan. Waktu kita dilanda Covid besar baru ni, kan? Sekarang ni pun Covid tak habis lagi, jangan hati-hati, jangan duk sedap. Jangan duk suka-suka. Ada yang tunjuk gambar menangis, konon-kononnya dia terindu ke masjid. Masya Allah. Bila di masjid buka, tak mau pergi pula. Macam-macam alasan. Di antara alasan yang saya terima, masalah pencarakan sah solat ni. Dia kata ni bukan solat jemaah ni, lagu ni jauh-jauh. Hujah dia. Kita pun kata betul juga hujah dia tu. Sebab tu saya nasihat kepada AJK Masjid supaya susun semula kedudukan saf jangan terlalu jauh, biar ada pencarakan, tapi taklah siapa mereka 2-3 sejadah dan jarak. Apa benda? Waktu kita makan tak ada jarak pun. Ini malu ke Tuhan kita. Alasan yang kedua, selesa dah semaya di rumah. Jangan buat perangai lagu ni, na'udzubillah. Covid melanda pula, landa kawasan kita pula, lockdown, barulah menangis pula. Menangis gambar je, Tuhan tak nangis-nangis pun. Baik, yang kedua, simatu jama'ati Fir'aun, ciri-ciri kumpulan Fir'aun ni, tikraru naqdil uhud, berulang-ulang mereka batal perjanjian, mencabur perjanjian, itu biasa. Jadi kita juga jangan buat perangai gini, buat perjanjian, iklan tu, iklan ni, macam-macam declare, buat perisytiharan tu, isytiharan ni,
tapi banyak kitanya menipu. Kita kata ini perangai pengikut-pengikut Fir'aun wal'iyazubillah. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi 9 kali percubaan supaya mereka insaf, tak insaf juga. Maka yang ke-10 Allah Ta'ala bagi, dia panggil istiqsal, azab yang tidak ada ampun maaf lagi, tidak ada lagi peluang, iaitulah mati dalam laut. Yang keempat, al-wajidu fil ayat, kita bila kita baca ayat-ayat Quran menjadi kewajipan kepada kita para jemaah, an-nazar wat-tadabbur wat-ta'ammul. Kita mesti perhati, tengok, tilik apakah kesan daripada golongan-golongan yang menentang Allah, yang menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentulah mereka akan hancur binasa. Baik, kita masuk kepada episod yang terakhir, yang ke-10, iaitulah kemenangan bagi Bani Israel, kemenangan bagi Nabi Musa dan Bani Israel setelah Fir'aun sudah tidak ada. Ayat 137, wa awrasnal qaumal ladzina kanu يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Satu, dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel, maknanya mewarisi pemerintahan Mesir. Bani Israel yang telah tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi Palestin dan daerah-daerah baratnya. Tanda pada pelajar, ulama tafsir kata daerah itu iaitulah negara Mesir dengan Syam, dua sekali. Kan Mesir alik ni, Nabi Musa dah menyeberang ke seberang sana sampai ke Syam, sampai ke Palestin. Dua-dua kawasan, dua-dua daerah itu telah diberi kekuasaan menjadi kerajaan Bani Israel setelah Fir'aun dan juga Al-Amaliqah. Nah, ambillah. Ini dipanggil episod yang ke-10, yang terakhir, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun dalam surah ini, dalam surah ini. Allah kata, yang kami telah melimpahkan berkat padanya. Jadi bumi berkat itu iaitulah bumi Palestin, bumi Syam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi ini negeri Palestin, Syam, bumi berkat. Baik. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurnalah kalimah Allah, yakni janji Allah yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Fir'aun. Jadi dua ayat ni mencerita kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala tamkinkan mereka. Yang kedua, janji Allah Ta'ala kepada Bani Israel bila mereka dapat bima sabaru, setelah mereka sabar. Itulah keadaan pendakwah, kita kena sabar dalam gerak kerja kita, insya-Allah kemenangan akan kita perolehi, Yang ketiga, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan kami telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya,
dan apa yang mereka telah dirikan dari bangunan-bangunan yang tinggi. Tengok nota di bawah 230. Inilah akhir kisah, episod yang ke-10 yang terakhir, kisah kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel dan balasan yang telah menimpanya, mati dalam laut. Walaupun begitu, patutnya macam umat lain kan, mari ribut, mari taufan, mari tempikan malaikat. Puak-puak ni negara dia tak punah, tapi hak rusaknya berapa? Mereka, sebab masuk dalam laut. Cuma Allah kata apa? Pada ayat-ayat yang berikutnya diceritakan pula tentang Bani Israel bukan sahaja tidak bersyukur akan nikmat Allah. Ni ayat yang selepas ni, ayat yang ke-137 ni, 138. Pada ayat-ayat yang berikutnya diceritakan pula tentang Bani Israel bukan sahaja tidak bersyukur akan nikmat Allah membebaskan mereka dari kezaliman Fir'aun, tetapi mereka telah kufur dan melakukan berbagai jenis maksiat yang menyebabkan mereka dimurkai Allah dan ditimpakan lagi dengan berbagai-bagai bencana. Bani Israel ni bahasa jenis puak tak ira kata ni. Tengok dalam ayat ni Allah kata apa? Allah Ta'ala wadammarna, dan kami telah binasakan. Binasa mana? Bangunan-bangunan binaan ma kanu ya'malun, mereka yang telah mereka bina, dan juga ya'risun, pembinaan tinggi. Hak mana tu? Iaitulah menara tinggi yang dibuat oleh Haman. Kan ingat ke tidak? Waktu berdepan dengan Nabi Musa, Fir'aun kata Musa ni duduk dakwa, dia ni terima kitab Taurat dari langit. Fir'aun kata, ya Haman, ibnili sarhan, pergi bina bangunan tinggi, aku nak naik itai tengok di mana Tuhan Musa. Jadi dia ada katanya wama kanu ya'risun, iaitu bangunan-bangunan tinggi seperti yang dibina oleh Haman, ataupun atak-atak rumah bangunan yang dia buat itu juga runtuh. Cuma sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tanda ke teknologi keangkuhan Fir'aun, Allah kekalkan Al-Ahram. Al-Ahram, piramid di Mesir kekal. Saya pergi melawat piramid ni, jokong dia batu-batu hak dia buat binaan tu bukannya kecil, besar meja ni kali ni, meja saya pegang ni, batu-batu dia besar-besar. Kita duduk bawah tu berbembai, jatuh sebutih ni mati syahid aku di Mesir kan. Dan waktu anak pergi tahun 93 dulu, waktu tu sihat molek, tu tak sakit, gin naik atas dia panggil puncak tu, masuk ke dalam bukit, dalam ahram piramid tu dia boleh naik, ada lubang, kita ada tangga dia, kita naik sampai ke atas. Anak pergi jumpalah dia punya bawak, dia panggil bawak ni, jaga dia. Kata Syekh, apa ada atas? Sedap dia. Pasal jenis orang Mesir ni cakap sedap. Dia kata itulah. Naik, tengok, tanya apa ya? Naik. Naiklah kita. Kosong dah di atas, tak ada apa-apa dah. Terus tanya pula pak jaga. Cerita apa ni? Dia kata mu naik dah, mu turun dah, tanya buat apa lagi? Pula kata bahasa orang tua ni. Kena ke dia kita. Cuma kita baca, tengok dalam buku sejarahnya, ada dipanggil kufu-kufu, macam-macam lah cerita Fir'aun panjang. Zaman arwah bapak saya pergi dulu, tak silap anak tahun 66, dia pergi melawat ke Mesir. Masa tu katanya dalam ahram tu ada berhala di atas. Di atas tu ada berhala. Jadi bila kita naik, lubang dia buat tu sempit, mana kita kena tunduk gitu, tunduk ya, macam kita tunduk ke berhala tu. Penat. Kata di arwah bapak ni, tak okey aku nak tunduk ke berhala. Seumur hidup kita tauhid pada Allah Ta'ala. Macam mana nak buat? Naik mengiring, supaya kita tidak tunduk ke berhala. Naik mengiring. Dia kata masa turun sedap, kita tunggil punggu ya, pakar turun. Cerita. Baiklah. Yang pentingnya bangunan-bangunan hak besar-besar yang dibuat oleh Fir'aun dengan geng-geng dia juga hancur. Cuma
Allah Ta'ala tinggalkan ahram tu bahasa Arab kata piramid, untuk menunjukkan keangkuhan setara mana Firaun pun mati dia dalam laut, tinggallah tersergam indah menjadi tempat pelancongan, tempat berselfie di situ. Satu lagi dia panggil Abul Haul, Sphinx, ada kepala sebutir tu macam kepala singa tu. Itu cerita-cerita Firaun lah. Baiklah para jemaah sekalian, jadi dalam ayat ini apa yang Tuhan cerita kepada kita, hadhil ayat ini datang sebagai satu perbandingan tentang bagaimana kedudukan orang mukmin dengan orang kafir dan balasan bagi setiap kumpulan. Maknanya Allah Ta'ala telah beritahu bahawa Fir'aun dengan kaum dia telah binasa, tenggelam dalam laut sebagai uqubah, akibat daripada kejahatan mereka. Dan oleh kerana orang beriman bersama Nabi Musa, Allah Ta'ala wariskan mereka bumi Mesir dan juga bumi Palestin. Kemenangan ni bila? Bima sabaru, itu syarat. Nak dapat kemenangan dengan sebab sabar. Kalau tak sabar, maaf, tidak ada. Tamatlah kita untuk siri ini dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kita pergi pula kepada Nabi episod baru, iaitulah kerenah Bani Israel, jenis bahasa jenis orang kerah kepala, tak dengar kata. Apa jadi? Ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahr فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لا إله إلا الله. Kerah pedas sungguh perangai puak ni. Tak ada apa-apa lagi. Tengok. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu. Selesai keluar ke Laut Merah, patutnya mereka bersyukur, mereka taat setia kepada Nabi Musa. Lalu mereka sampai ke suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala. Masya Allah. Dia sampai situ, dia tengok orang duk sembah berhala. Ada kata berhala ni macam rupa anak lembu, rupa lembu. Ni idea ni lah, boleh ke Samiri gi Tok Sami buat lembu tu, sembah lembu. Dia tengok orang duk sembah lembu, nampak comel molek. Qalu, mereka berkata, melihat yang demikian, mereka yakni Bani Israel berkata, Ya Musa, Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatlah untuk kami suatu berhala sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan. Nak juga berhala. Pahwana habis tauhid pok dia tahulah apa dah. Nak juga berhala sebagaimana puak tu ada Tuhan duk sembah tu, buat juga. Jadi ini cerita hak mereka tengok tu seperti rupa ala suwaril bakar, rupa lembu. Lembu. Jadi idea tu lah Musa Samiri buat lembu lepas tu kan. Nabi Musa marah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, sungguhnya kamu inilah kaum yang jahil. Bahasa perangai ni. Apa minta benda karut gini? Cerita ni para jemaah sekalian, Bani Israel ni dah Fir'aun sudah tidak ada, dia pula buat kerana, Masya Allah, tabarakallah. Pergi minta Nabi Musa, nak ada berhala juga. Ada berhala juga. Dia panggil naz'ah. Perasaan nak lagu ni berlaku juga kepada pengikut Nabi SAW. Ada juga berlaku. Macam mana berlaku? Rawal Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Waqid al-Laythi
qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Hunain. Daripada Mekah ni mau nak pergi ke Hunain, pergi Hunain. Famararna bisidratin. Lalu di pokok ni tepat puak-puak jahiliah, dia panggil Zatu Anwat. Pokok tepat puak kafir ni setahun sekali dia pergi sangkut pedang dia di pokok tu, ambil berkat. Letak situ. Ambil berkat. Jadi ada juga pengikut Nabi yang baru masuk Islam, taklah kepala otak dia duduk mikir lagi benda tadi. Qultu ya Rasulullah, ij'al lana hadhihi zatu anwat. Buatlah kepada kita juga tempat sakut pedang ini sebagaimana puak kafir duk sakut sini. Masya-Allah tabarakallah. Hei, Nabi kita marah, Allahu akbar. Mu ni jangan kata seperti Bani Israel kata ke Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka tu ada Tuhan, nak juga berhala. Mu ni puak kafir jahiliah ada pokok sangkut, mu nak juga. Marah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab itulah para jemaah kita kena belajar dengan sirah yang lalu. Punca berlakunya syirik penyembahan berhala di atas muka dunia ini mari daripada al-ghulu fi hubbis salihin, melampau terlalu sayang kepada orang soleh. Akhir kali kubur dia buat besar-besar, dibuat patung, gosok, sembah. Na'udzubillah. Kita hari ni pun jangan main. Kalau mati syekh-syekh besar, dia buat kubur pelik-pelik dengan tabur bunganya, dengan marmarnya, dengan lapu berkelitnya. Mari pula bawa gendam hidup bergendam situ. Kita kata ini jangan, hati-hati. Lama-lama boleh membawa kepada apa yang berlaku kepada orang yang terdahulu. Na'udzubillah. Masya-Allah. Nabi Musa marahlah dianya. Apalah buatmu ni perangai pelik gini, kan? Allahu akbar, tak habis-habis lagi. Tengok ayat 139. Musa marah. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, Musa marah ke pengikut dia, mereka penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada dalamnya dari perbuatan syirik. Mujang nak juga, masya-Allah. Marah Nabi Musa. Dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Perbuatan mereka itu salah. Mujang ikut. Mu jangan ikut. Nabi Musa masih lagi dengan kuliah perdana dia kepada pengikut dia. Musa kata apa? Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Allahu akbar. Sedih tuan-tuan bila kita baca cerita Nabi Musa dengan kerana Bani Israel ini tak habis-habis. Musa kata apa? Nabi Musa berkata lagi, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain dari Allah? Munasabah kamu ni, Allah yang menyelamatkan kita dari Firaun dengan laut terbelah. Mu tak tengok ke? Pendek pelak. Patutkah kita mencari Tuhan selain dari Allah, padahal Allah telah melebihkan kamu atas sekalian manusia yang sezaman dengan kamu dengan berbagai-bagai nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu. Macam-macam nikmat kamu dapat, macam-macam anugerah yang kamu boleh, masih lagi iyalah, tak kata ke Nabi Musa. Kita hak tidak Nabi pun berasa naik gerang juga. Dah, mari perangai pelik-pelik lagu ni tak dengar kata Allah. Baru je selesai dengan Firaun. Mari nak minta ni pula. Masya-Allah tabarakallah. Apa dia nikmat yang Tuhan bagi? Tengok. Wa iz anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Dan Tuhan berfirman,
Allah bagi tahu kepada Musa, mau ingatkan kepada kaum, ingatlah tatkala kami selamatkan kamu dari Firaun dan kaumnya yang menyeksa kamu dengan azab seksa yang seberat-berat dan seburuk-buruknya. Gapo? Apa benda yang tidak dibuat oleh Firaun kepada kamu? Tak sedar lagi. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Maka zaman Bani Israel itu ramai perempuan lah pada laki-laki. Laki-lakinya punya sembelih di Firaun, tinggal anak perempuan saja kan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ingatlah bahawa pada yang demikian itu cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Ini semua Allah merupakan cubaan. Allah nak uji kamu. Allah nak tengok apa yang kamu akan tunjuk untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang patut kamu lakukan itu. Masya Allah. Baik, kita tamatkan perbincangan kita di sini dengan fiqhul hayah. Maknanya apa yang kita dapat daripada ayat yang kita baca. Ayat yang pertama 138, wajawazna bimani Israel bahra. Allah kata, kami lepaskan kamu daripada laut. Gila. Walaupun Bani Israel ini tak faham hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS, sebab mungkin sebahagian daripada mereka jahil. Innakum qaumun tajhalun. Musa kata, mu ni masa puak jahil. Dia jahil ni ada dua sebab para jemaah sekalian. Jahil yang pertama tak belajar, ataupun dengan sebab baru masuk Islam. Mana orang baru masuk Islam, dia tak tahu apa peraturan, apa protokolnya dalam Islam. Jadi dia tengok orang main berhala nak juga. Yang kedua dengan sebab kejahilan. Jahil ni bukan sebab tak erti, dengan sebab salah faham. Sebab itulah kita kata pemujaan terlalu melampau mengagungkan orang-orang soleh yang akhirnya boleh membawa kepada penyembahan dengan sebab kejahilan. Sekarang ni boleh jadi selamat lagi sebab Tok Syekh ada, Tok Guru ada cerita kepada kita. Kita sekadar bertawasul je dengan mereka. Nah, jangan duduk lebih-lebih. Kalau tak ada nanti apa jadi? Tak care lah, tak gosok sikit. Nanti akhir sekali membawa kepada benda yang lebih besar daripada itu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Naz'ah, kepahaman begini terbawa-bawa juga kepada sebahagian daripada umat Nabi SAW bila ketika mereka pergi ke Zatu Anwat, kayu tempat sangkut senjata. Bukan sangkut saja tu ambil berkat. Kita hari ni pun duk main juga benda-benda macam ni. Duduk orang panggil perasak kerih lah, berapa benda. Wallahu alam ni apa penyakit-penyakit yang berbahaya begini. Kita jangan duduk bermudah-mudah. Dalam isu akidah, jangan bermudah. Buka pintu, dia akan pergi kepada benda dahsyat. Benda khurafat, mungkar, dan na'udzubillah yang kita takut akan pergi kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat kata apa? Ayat 139, inna haula'i mutabbarun. Sesungguhnya mereka yang penyembah berhala itu akan dihancurkan. Ingat, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang taat ni mati. Orang taat dia tak panggil binasa, dia panggil mati. Kan? Sebab lepas pada itu kita ada nikmat kubur, ada lagi syurga di akhirat nanti insya-Allah. Maka Nabi Musa telah buat kesimpulan permohonan Bani Israel itu dengan 4 perkara. Marah dia. Yang pertama, dia kata puak-puakmu ni bahasa jahil. Innakum qaumun tajhalun. Bahasa jahil mu ni. Minta nak berhala lagi. Satu.
Yang kedua, Nabi Musa bagi tahu bahawa penyembah berhala, pembuat syirik, pembuat mungkar, khurafat, bid'ah ini sababun lil khusran, menjadi sebab kebinasaan. Jaga molek. Yang ketiga, tengok ayat kita yang ketiga 139, wa batilum ma kanu ya'malun, dan tetaplah salah, batal apa yang mereka kerjakan. Artinya amalan-amalan berat yang mereka buat itu tidak memberi manfaat di dunia, di akhirat lagi tak ada manfaat, sebab semua perbuatan itu syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-40, isu yang keempat, Nabi Musa ta'ajub, rasa pelik, rasa apa apa benda mu ni, aghairallahi abghikum, mu nak cari Tuhan lain lagi. Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita, Allah Ta'ala yang telah selamatkan kita daripada Fir'aun, beri pada kita kuasa, nak cari Tuhan lain. Nabi Musa rasa pelik dengan pengikut-pengikut dia. Sebab itulah kalau zaman ni ada tindakan-tindakan pelik yang dibuat oleh sebahagian daripada pengikut, jangan duk pelik lah. Zaman Nabi Musa dia pelik dah kepada puak-puak dia. Baiklah, di antara perkara yang makruf bahawa Bani Israel ini mengingkari nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka macam-macam, dia juga buat akrenah juga macam-macam. Allah Ta'ala bagi pada mereka kemenangan, mereka duk cari juga benda-benda yang boleh merusakkan akidah dan tauhid. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajarkan bahawa di kalangan umatmu ada satu kumpulan yang lebih kurang spesifik ni, iaitulah puak-puak Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi buat perjanjian damai. Aus dengan Khazraj masuk Islam, Yahudi dengan cara dia. Tapi tak gitulah kerana dia. Bani Qainuqa mula-mula sekali nak apa ni. Kemudian Bani Nadir, kemudian yang terakhir Bani Quraizah. Itulah di antara kisah pengajaran yang dapat kita belajar bahawa puak Bani Israel, puak Yahudi ni, lagu itulah kepala dia. Jangan dia percaya sangat. Ni sehari dua ni sibuk, dia panggil tatbi'. Tatbi' ni nak pergi baik-baik, berjinak-jinak dengan Israel yang duduk mengkhianati rakyat Palestin. Sudah ada beberapa negara katanya buat perjanjian damai. Kita kata, ya wahai pemimpin umat Islam, ingatlah apa yang sudah berlaku pada Nabi Musa. 9 kali Nabi Musa ditipu oleh Bani Israel. Setiap kali mari bala, suruh Musa berdoa. Lepas Musa berdoa, bala hilang, engkar pula 9 kali, 9 ayat. Allahu Akbar. Tamatlah kita dengan Fir'aun. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, bermula ayat 142, kita akan masuk kepada episod baru, iaitulah cerita munajat Nabi Musa kepada Allah. Dan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dan dia minta nak tengok Tuhan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.